Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membicarakan tentang nilai etika dan nilai etika tersebut kita bahaskan dari sudut etika moden, nilai etika klasik. Okey, so antaranya adalah universalism, okey, dan juga kita membicarakan tentang teologi, okey, deontologi. Itu antara perkara yang kita bahaskan pada pertemuan kita yang lalu. Kita juga telah bahaskan tentang sejarah idea peradaban dan etika. Okey, bagaimana pada zaman Renaissance, pada zaman Enlightenment, okey. So kita dah bahaskan perkara tersebut. Dan yang terakhir sekali kita bahaskan pada pertemuan kita yang lepas adalah tentang akhlak, konsep akhlak. Yang mana konsep akhlak ni kita lihat dia mengatasi daripada konsep ataupun nilai etika moden ataupun klasik itu tersendiri. Jadi kita tahu bagaimana ciri akhlak Islam, apa definisi akhlak Islam dan sebagainya, apa ciri-cirinya. Okey, dan hari ini kita akan teruskan lagi di bawah tajuk etika dalam kepelbagaian disiplin. So, kalau kita sebagai seorang Muslim, kita sebenarnya Islam itu dia mencakupi keseluruhan aspek. Okay, sama ada ekonomi, politik, sosial. So, etika dalam kepelbagaian disiplin ini, kita sebagai Muslim, kita berpegang kepada akhlak dalam kepelbagaian disiplin lah. Okay. So, kita akan tengok satu persatu. Apa sebenarnya etika dalam kepelbagaian disiplin ini. Okay. Antara disiplin yang akan kita sentuh adalah dari sudut disiplin ekonomi. Ada etika dia. Kan? Politik pun ada etika dia. Ada akhlak dia. Begitu juga sosial, pendidikan dan juga masyarakat digital yang hari inilah yang kita berada dalam zaman revolusi ini, revolusi industri. Baik, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, kalau kita tengok dalam proses ataupun di mana saja kita berada sebenarnya, ada etika dia tersendiri. Kan? Contohnya bila kita datang ke kelas, dia ada sasiah rupa diri pelajar. Kan? So sekarang ni mungkin bukan face to face kan. Baik, tetapi tetap juga ada etika tersendiri. Sama juga kalau kita pergi ke rumah Allah Azza wa Jalla, masjid dan sebagainya. Okey, kita ada satu etika yang Allah telah gariskan. Dalam Quran Al-Karim Allah Azza wa Jalla sebut, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Kan, hendaklah kamu memakai perhiasan kamu kan. So khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Bila kamu datang masjid pakai pakaian cantik, indah. Kan? Sebab itulah etikanya. Datang ke pejabat sebagai contoh, kalau kamu bekerjaya kan, pakaian ni mesti pakaian yang menepati etika pakaian ketika mana di pejabat. Kan? Begitu juga dalam disiplin-disiplin yang lain. Kan? Ekonomi, politik akan kita bincangkan selepas ini. Jadi kita janganlah jadi orang yang asing, kan? Orang yang berlainan daripada orang lain. Kenapa pakai macam ni? Kan? Kenapa kau pakai tidak ikut etika? Kenapa? Alah, inilah cara aku tersendiri kan. So dia mengikut hanya kehendak hati dia semata-mata tanpa memikirkan etika yang sepatutnya dia patuhi. Kan? Jadi perkara-perkara begini kalau kita perhatikan ada perbahasan yang mana kita telah pun bahaskan, seperti etika klasik berkenaan dengan apa, intuism itu kan. So yang hanya diri dia saja kan. So dia tak fikirkan kepada benda-benda yang lain. Kan, dia berpegang kepada ilham dia sahaja. Kan, jadi kita tak nak begitu. Sedangkan kita ada etika kita tersendiri yang mana kita patut patuhi dia. Baiklah, pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, kita tengok satu persatu yang mana kalau kita tengok kepelbagaian disiplin etika dalam kepelbagaian disiplin yang pertama iaitu ekonomi. Okey, baik. Dalam ekonomi pun ada etika dia tersendiri. Kita tengok ini yang Islam gariskan lah, prinsip etika perniagaan menurut perspektif Islam itu sendiri. Yang pertama sekali, bila kita berniaga, kita hendaklah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, kamu mungkinlah dalam kalangan kamu ni ada yang buat dropship kan. So dia ada berniaga yang macam-macam lah. Kan hari ni mungkin ada kemampuan nak buat kuih raya kan, nak buat apa-apa lagi lah, jual butang baju Melayu ke apa kan. Yang paling penting niat dia
mesti kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. So bila kita bahas tentang ikhlas ni pelajar-pelajar sekalian, ikhlas ni sebenarnya dia ada rukun dia tersendiri. Yang pertama sekali asas. Okey, yang kedua hakikat, dan yang ketiga kesempurnaan. Ini menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah lah. Okey, baik. So apa maksud asas ini? Okey, asasnya adalah dia mesti ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, dia mesti ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini asas utama. Okey, yang kedua hakikat, dia mesti membulatkan niatnya hanya semata-mata kerana Allah Taala, dan yang ketiga kesempurnaan, dia mestilah benar dalam setiap tindak tanduk apa yang dia buat. Benar dari sudut pertuturan dia, benar dari sudut tindakan, amalan. Okey, itu semua mesti benar. Kan? Dia tidak boleh ada penipuan di situ. Di situlah akan melengkapkan proses ikhlas tadi. Baiklah pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan etika perniagaan menurut perspektif Islam adalah mesti mempunyai akhlak yang mulia. Kan? Ini etika sebagai seorang Muslim sebenarnya. So bila dia berniaga, dia janjikan pada sekian-sekian masa barang akan dihantar. Okey, dan transfer duit yang akan dia lakukan, dia mestilah menuruti masa dan janji yang telah ditetapkan. Kan? Baik. So akhlak yang mulia ini juga memberi satu gambaran positif orang non-Muslim yang ingin bermuamalah ataupun melakukan jual beli dengan kita sebenarnya. Kan? Jadi bila kita sebagai seorang Muslim, kita mesti menjadi duta Islam itu sendiri. Baik. So akhlak yang baik ini penting. Kalau kita faham definisi akhlak seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ini, maka itulah yang perlu kita terjemahkan ketika mana kita melakukan proses perniagaan yang sedang kita jalankan. Baiklah. Yang seterusnya, kalau kita perhatikan dalam slide yang tertera tersebut, iaitu menunaikan hak. Okey. Prinsip etika perniagaan menurut perspektif Islam ni, yang ketiga adalah menunaikan hak. Hak kepada majikan. Okey, kalaulah kita sebagai pekerja, kita kena menunaikan hak kita sebagai pekerja kepada majikan kita. Kalau majikan kita hendakkan kita menepati masa, bersifat amanah, tidak meninggikan suara, tidak menggunakan bahasa yang kesat dan sebagainya, itulah yang perlu kita patuhi. So sekarang ni kalau kita perhatikan, kadang-kadang ada sebahagian peniaga-peniaga ni, dia orang menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Sekiranya di komen dan sebagainya, dia orang tidak mudah mengalah, dan dia orang melawan pula, ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan mereka kan. Jadi dalam bab ni satu tindakan yang salah lah. Okey, jadi kita sebagai seorang pekerja, kita kenalah mengikuti kehendak majikan selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. So ada objektif syarikat yang perlu kita patuhi. So ikutlah. Kalau kamu nanti terlibat dengan latihan industri sebagai contoh ataupun praktikal kan, so kamu kena ikutlah peraturan yang ditetapkan oleh majikan. Kan, dari sudut pakaian dan sebagainya, selagi mana tidak melanggar syarak, maka ikutilah. Yang kedua, kalaulah kamu sebagai majikan, kamu kena menunaikan hak kepada pekerja-pekerja kamu. Kan? Beri masa untuk diorang rehat, beri gaji yang secukupnya dan setimpal dengan tugasan yang telah mereka lakukan. Okey, dan yang ketiga, hak kepada pelanggan. So kita tidak boleh melakukan penipuan ataupun gharar dalam bahasa Arabnya. Kan? So kalau dalam sebagai contoh kan, ada sebahagian yang kisah yang Nabi ceritakan kepada kita, ada orang yang menipu dalam jual beli. Dia letak buah-buahan yang cantik di atas dan yang buruk di bawah. Bila orang nak beli, dia bagi yang buruk di bawah tersebut dan dengan harga yang sama di atas, iaitu harga buah yang cantik. Ini satu penipuan. Kan? Dan kita telah melanggar hak kita dengan pelanggan tersebut. Jadi pelanggan mempunyai hak sekiranya berlaku kerosakan terhadap barang yang dia beli. So ini juga perlu diberi kepada pelanggan tersebut. Janganlah kita bila telah rosak barang jualan kita dan bila pelanggan datang, kita pun menafikan hak pelanggan tersebut. Ini satu perkara yang tidak bagus sebenarnya. Baiklah.
Dan apa lagi etika sebagai peniaga Muslim? Dia adalah mengeluarkan zakat. So kita ada zakat perniagaan. Okey. So kaedah zakat perniagaan kita perlu hadam dan kita perlu tahu. So bagaimana tekniknya, bagaimana kaedahnya, kita boleh merujuk kepada institusi zakat negeri masing-masing. Okey, jumpa dengan pusat zakat negeri, ceritakan sekian-sekian perniagaan saya, jadi berapa kadar yang perlu saya keluarkan. Kan? Baik. So itulah perkara yang penting yang perlu kita maklum tentang etika kita sebagai peniaga Muslim ataupun perniagaan yang kita lakukan itu sendiri ada dia punya etika dia apabila kita bergelar sebagai seorang Muslim. Baik, yang seterusnya apa pelajar-pelajar sekalian? Kalau tengok di situ tidak membahayakan, tidak merugikan orang lain. Jual apa ni? Jual mercut. Kan jual mercut tu membahayakan. Kan? Dan dia juga merugikan orang lain sebenarnya. Itu contoh terdekat yang saya boleh bagilah dalam situasi kita pada hari ini. Jadi jangan jual benda yang membahayakan, yang beri mudarat, kan? Jual apa ni? Dadah. Kan? Jual apa? Ketum. Kan? Jadi dalam bab ni dia satu tindakan yang salah dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dia dalam masa yang sama dia telah melanggar jugalah arahan ulil amri ataupun pemimpin. Baik, pelajar-pelajar yang dirahmati sekalian, seterusnya sebagai seorang Muslim yang ingin melakukan perniagaan, dia mesti mempelajari hukum dan adab muamalah Islam. Jadi belajar hukum hakam. So kalau nak berniaga ni, macam mana garis panduan yang telah Islam tetapkan? Bagaimana cara dia nak bermuamalah, berhubung, berhadapan dengan customer sebagai contoh kan. Jadi bila dia belajar, dia akan tahu. Tidak adalah dia menggunakan contohlah kalau dia ada rupa yang cantik, kan. Jadi dia menggunakan rupa dia yang cantik untuk memancing pelanggan. Itu salah satu benda yang salah. Dan itu juga cara kapitalis dalam memperagakan perniagaan mereka. Jadi kenapa kita perlu ikut cara kapitalis, cara pemikiran sekular tersebut. Okey, baik pelajar-pelajar. Itu etika ataupun prinsip etika perniagaan menurut perspektif Islam. So secara umumnya dalam perniagaan ada etika yang universal. Okey, yang mana Muslim ke, non-Muslim ke, kena tahu etika perniagaan secara umum. Baik, yang pertama kalau kita tengok memahami konsep dan polisi perniagaan. So sekarang ni bila kita nak menjalankan perniagaan, kita kena berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, SSM. So kita boleh pilih pula enterprise, sedia berhad. Okey, so kita kena tahu tentang perkara tersebut. Kan? Kadang-kadang kita berniaga tapi kita tak belajar selok-belok peraturan, undang-undang nak berniaga. Jadi apabila berlaku sitaan ataupun proses sita oleh pihak kerajaan, kita menyalahkan kerajaan. Hakikatnya kita tak pernah pun mengikut garis panduan yang kerajaan tetapkan. Ustaz, saya rakyat Malaysia kot, takkanlah saya berniaga kecil-kecil pun nak kena buat macam tu. Kan? Baik. Dalam Quran Allah sebut apa? Ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Kan? Jadi dalam Quran Allah Ta'ala kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Taat kepada pemimpin ni merujuk kepada setiap peraturan yang pimpinan kita ataupun pemimpin kita buat. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan syarak, maka wajib kita patuhi. Samalah macam kes cucuk vaksin, kan? Samalah macam kes peraturan jual beli yang mana barang penyeludupan tidak dibenarkan, diharamkan, kita kena patuh. Sebab apa? Perkara tersebut peraturan ataupun undang-undang daripada ulil amri, daripada pemimpin kita. Baik. Yang seterusnya, pandai dalam hal pentadbiran atau pengurusan perniagaan. Jadi sebelum kita nak menjalankan perniagaan ini, kita perlu melalui proses pembelajaran. Bagaimana cara mentadbir ketika melakukan perniagaan? Pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, bila menyentuh tentang pandai dalam hal pentadbiran ini dan pengurusan perniagaan,
Sebenarnya banyak syarikat-syarikat seperti ataupun badan berkanun sebagai contoh MARA, Tekun Nasional sebagai contoh, mereka telah membuat kelas-kelas untuk mempelajari teknik dalam menjalankan perniagaan, bagaimana mentadbir perniagaan. Jadi kita terlebih dahulu perlu melalui proses itu bagi melancarkan dan memberi faham bagaimana teknik dan cara mentadbir dan mengurus perniagaan tersebut. Jadi, tak kira siapa pun, lagi mana dia warga ataupun rakyat Malaysia, dia mesti melalui proses tersebut ketika mana dia nak melakukan perniagaan ataupun nak buat satu bisnes. So, dia kena belajar dan dia kena tahu apa proses-proses. Dan kalau kita perhatikan cabaran yang berlaku dalam kalangan peniaga-peniaga di Malaysia ni, kalau kita tengok yang sederhana lah khususnya banyak yang terjebak dalam kancah hutang. Apabila diorang diberi peluang untuk membuat pinjaman perniagaan, diorang menggunakan pinjaman tersebut ke jalan yang salah. Hakikatnya proses ataupun cara menggunakan wang-wang tersebut, kalaulah mereka mengikut proses pembelajaran cara menguruskan perniagaan, mereka akan berfikir 2-3 kali, kan? Adakah patut aku gunakan duit ni untuk membeli atau membuat deposit kereta mewah, kan? Ataupun sebaliknya, kan? Baik, so ini amalan etika perniagaan secara universal, okey, yang difahami oleh semua masyarakat, kan? Mana segenap lapisan masyarakat lah. Baik, so pandai dalam memahami selera pembeli yang berhubung kait dengan barangan maupun harta. Ini etika. Okey, amalan etika perniagaan yang seterusnya adalah peniaga perlu pandai memahami selera pembeli. Kita kadang-kadang kita nak berniaga tapi kita tak tahu market. Kita tak tahu pasaran semasa. Apa kehendak pembeli? Kadang-kadang bila kita jual tu, kenapa tak laku Kenapa tak laku Kenapa jadi macam ni kan, aku dah banyak ni kan, tiba-tiba tak laku sebab kita tak study apa kehendak pembeli sebenarnya. Kita buat produk tapi kita tak tahu bahawa sebenarnya produk tu orang dah tak pakai dah. Jadi dalam bab ni sesiapa saja dia perlu memahami selera pembeli, selera pelanggan. Okey, berkaitan barangan ataupun harta yang hendak dipasarkan. Seterusnya, larangan riba. Okey, larangan riba, okey, dia membuat riba kan, bagi pinjam and then dia letakkan kadar balik bayaran balik pinjaman tersebut melebihi kadar pinjaman yang diberikan. Jadi dalam bab ni pun sebenarnya ini adalah etika perniagaan. Kalau non-Muslim sekalipun, diorang juga kena fikirkan benda yang sama. Cuma mungkin non-Muslim dia tidak fikir riba dan sebagainya lah. Okey, baik. Cumanya inilah amalan etika perniagaan yang perlu dipatuhi. Yang mana bila kita patuhi tersebut, kita akan mendapat keberkatan. Baik. So, wala ta'kulur riba. Kan, am'afan mudha'afah dalam Quran sebut kan. Jadi, wadaru ma baqiya minar riba dalam Quran pun sebut. Okey. Jadi dalam bab ni, kita sebagai seorang Muslim, kita kena berhati-hati. Dan yang terakhir sekali, larangan menipu dan mengurangkan timbangan. Ini yang banyak berlaku lah. Sebab apa? Peniaga tersebut yang tahu kan, barang mana yang bagus ataupun sebaliknya. Dan timbangan mana yang betul ataupun sebaliknya. Jadi ini adalah amalan etika perniagaan yang perlu difahami dan dikuasai sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi. Baik, kalau kita berbicara tentang ekonomi ini, ada satu pemikiran iaitu kapitalis. Kan? So kapital ni adalah dia punya modal. Kan? So kalau kita perhatikan, kapitalis ni dia satu cara fikir yang mana keuntungan atas individu. Selagi mana dia boleh dapat untung atas diri dia, dia akan usaha dengan apa cara sekalipun. Sebab tu cara kapitalis ni dia menggunakan wanita sebagai salah satu platform untuk dia memasarkan dia punya barangan.
supaya orang tengok wanita tertarik dan juga membeli barangan dia. Kan itu kapitalis untuk kepentingan individu. Jadi hari ini kapitalis dah menyebar luas lah, kan, dalam kalangan ataupun di Malaysia itu sendiri. Banyaklah kita tengok kan produk-produk, okey, atas tujuan untuk kepentingan dan keuntungan individu. Baik. So kita sebagai seorang Muslim, sekiranya kita jelas dalam perkara ini, kita akan berfikir, adakah sesuai teknik pemasaran yang aku lakukan? Hari ini kalau kita perhatikan banyak duta-duta produk, saya tak nak sebutlah produk apa kan. So diorang menggunakan pelbagai cara dalam melariskan perniagaan ataupun produk mereka. Terkadang sehingga mengaibkan diri mereka sendiri bila melakukan proses pemasaran tersebut. Na'udzubillah min dzalik, yang terkini kita tengok dalam YouTube dengan tarian yang melanggar etika Islam lah, ataupun melanggar norma etika manusia semasa. Manusia yang bukan Muslim pun bila tengok, diorang pun sebenarnya berfikir banyak kali, kan? Kenapa jadi begini? Kenapa mempergunakan orang-orang yang ialah mungkin ada kelemahan dari sudut kekuatan jiwa dia, kan? Jadi diorang menggunakan atas tujuan untuk kepentingan peribadi. Inilah dinamakan cara kapitalis. Yang kadang-kadang bila mereka melakukannya, mereka tidak sedar bahawa itulah cara kapitalis. Jadi inilah yang dikehendaki oleh mereka yang bermusuh dengan Islam sebenarnya. Okey. Jadi kita hendaklah sentiasa berhati-hati supaya kita tidak terjebak dalam proses penjajahan pemikiran tersebut. Lalu bila terjajah, hati kita juga terjajah, lalu kita akan terus mengamalkan perkara yang salah tersebut dan menyebabkan hati kita terus keras. Baik, itu yang pertama lah, disiplin etika ataupun etika dari perspektif ekonomi. Baik, seterusnya kita tengok pula, kalau kita tengok contoh amalan perniagaan yang tidak beretika dibawakan kat sini kepada semua pelajar-pelajar sekalian, ada 18 perkara semua ya. Contohnya promosi jualan murah secara palsu, kan? Saya dapat maklumat yang ada satu pasaraya ni, okey, dia buat promosi, kan? Dia buat promosi, dia jual barang keperluan itu dengan harga biasa, harga RM2, 20 sen, kan? Dia jual 80 sen saja untuk 1 kilo. Jadi semua pakat berkerumun pergi, kan? Pergi-pergi rupanya, kan, dia ada syarat-syarat pula nak beli, kan? Jadi benda ni dia sebenarnya dia mengaburi dan menipu pelanggan sebenarnya. Yang kedua, pencemaran, pemusnahan alam sekitar. Okey, dia berniaga barang-barang industri, dia habis gondol kan, hutan kan, alam sekitar semua habis kan. Yang ketiga, penipuan mutu barang. Barang tu bukan original, kopi ori istilah dia kan. So dia kata barang original, kan? Kan itu satu penipuan. Baik, yang keempat, penipuan dalam alat timbangan dan sukatan. Ini biasa berlaku macam mana saya dah share kepada pelajar-pelajar sebentar tadi. Dan yang kelima, pemalsuan maklumat dalam pengiklanan. So dalam iklan tunjuk burger tu, contohlah kan, burger kan, nampak cantik kan, sekali bila dah sampai kat depan, besar ni saja burger dia, dah lembik-lembik pula tu, kan. Yang keenam apa? Kegiatan perniagaan haram tanpa permit. Ni yang saya katakan tadi, kena daftar, kan, supaya dia mengikut peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Baik, seterusnya apa? Penyelewengan melalui jualan langsung, kan. So ada sekarang ni banyaklah kan multi level marketing kan, menggunakan dia punya bawa kereta besar-besar kan. So dia pun cerita, inilah kejayaan aku buat multi level marketing ni. So masuklah bawah saya, and then kita pun terjebak dan sebagainya, dan akhirnya kita melaburkan duit kita dan ditipu. So berhati-hati dengan skema-skema begini ya. Baik, penyelewengan tanda harga barangan. Ini pun berlaku jugalah, kerap kan. Ada barang yang sama tapi harga berlainan.
Ini yang berlaku, kita kena berhati-hati. Menyuruh berangan bagi tujuan kenaikan harga barang. So, contoh kalau macam adalah kan, gula sebagai contoh kan. Dia suruh gula banyak-banyak supaya nanti pada akhir Ramadan baru dikeluarkan. Pada ketika itu contohnya harga gula naik. Kan, sedangkan harga gula masa dia beli itu adalah harga yang semasa dan rendah kan. Jadi bila harga naik, dia kumpul. Dia dijual gula tersebut. Okey, jadi ini satu amalan yang salah lah. Ada satu istilah tentang sorok barang ni. Okey, yang KDN telah brandkan dia kan. Aktiviti sorok barang ni. Baik. Pengedaran barang palsu, penyelewengan dalam sewa beli. Ini kerap berlaku pelajar-pelajar sekalian. Bila kita buat sewa beli apa-apa, kita kena baca agreement tu dengan baik. Berapa ramai dah tertipu dengan agreement yang telah ditunjukkan kepada dia. Dan akhirnya bila dia sign, rupa-rupanya dia ditipu. Jadi kena baca. Tapi itulah isu dia. Bila agreement ni datang, ya Allah nak baca kan. Kadang-kadang tebal-tebal tu kan. So jenuh nak baca kan. Cumanya bincanglah dengan jujur dengan lawyer ataupun orang yang minta untuk kita sign tersebut. Supaya kita tidak terlibat dengan penipuan. Baik, yang ke-12. Pengenaran dalam karya-karya cetak rompak, so CD dan sebagainya. Okey. Yang ke-13, pembelian oleh jabatan kerajaan yang tidak mengikut peraturan. Baru-baru ni tersebar jugalah satu infografik yang agak menusuk hati lah kan. So government punya peruntukan 100,000 and then diturun orang kedua kan. Turun orang ketiga, turun orang keempat, turun orang kelima, akhirnya orang kelima hanya dapat 2 ataupun 3% daripada 100,000 itu, dan projek itu akhirnya tinggal orang kata barang-barang yang dia beli pun tinggal barang-barang yang tidak berkualiti. Dan kita nak salahkan siapa sebenarnya, kan? Salahkan orang pertama lah, kan? Sebenarnya orang kedua, ketiga kan. Jadi istilah ni disebut sebagai istilah Alibaba lah. Okey, baik. Isu alam sekitar, pencemaran industri tadi saya dah sebutkan, jualan murah yang palsu, kan. So kalau kita perhatikan jualan murah yang palsu ni, bila sebelum raya sebenarnya harga dia memang harga tu lah RM139 contoh kan. So bila datang je raya, dia letak kat atas tu asal harga RM239, bila raya harga RM139. Bila orang buat semakan semula, harga sama, dia saja je letak begitu. Nampak tak kat situ? Jualan murah yang palsu. So tidak dibenarkan. Itu bukan strategi, itu adalah penipuan sebenarnya. Baik. So e-dagang. E-dagang ni banyak penipuan So sebab tu kalau kita perhatikan, bila kamu nak buat jual beli Lazada ke, apa lagi, Shopee ke, kan, Alibaba ke, Amazon ke, eBay ke, kita kena tengok betul-betul, kan. Kita kena tengok betul-betul dia punya syarikat pengeluar tu. Kita kena tengok klik kepada review, klik kepada kedai. Jadi bila kita tengok dan kita klik itu, kita menilai reviewer, berapa ramai yang beri komen dan sebagainya. Itu salah satulah. Okey, dan kalau kita perhatikan dia ada preferred kan, ada yang dicadangkan oleh Lazada dan Shopee, itu pun mungkin kita boleh percayalah. Walau bagaimanapun, still kena berhati-hati dan membuat semakan berulang kali supaya kita tidak tertipu. Dalam masa yang sama, banyak juga maklumat-maklumat kita yang mudah dicuri. Kesan daripada e-dagang ni. Hari ni kita boleh perhatikanlah ramai scammers yang menelefon, mengatakan dia sebagai orang daripada lembaga hasil, orang daripada bank, orang daripada insurans dan sebagainya. Jadi tolong berhati-hati dalam bab ni. So pengedar dadah kan tidak beretika lah, itu jelas lah. Dadah, ketum, apa benda lagi macam-macam kan. Ganja, syabu, ais, ini semua adalah satu amalan perniagaan yang tidak beretika, dan kita kena jelas supaya kita tidak terjebak. Hari ini dengan kegawatan ekonomi, macam-macam orang buat dan orang lakukan. So kita tak nak benda tersebut berlaku dalam diri kita, na'udzubillah min zalik, keluarga, sahabat handai, saudara mara dan sebagainya. Dan yang 18, menggunakan buruh asing tanpa permit. Ni banyaklah hari ni.
menggunakan buruh asing ni sebab tenaga kerja dalam ataupun orang Melayu, orang Malaysia sendiri dia tak nak kerja-kerja buruh kan. Kan? Dia tak nak begitu. Di kedai-kedai mamak sebagai contoh kan. Jadi kalau kita perhatikan di kedai mamak sebenarnya memang agak sukar lah orang Melayu nak bekerja. Sebab style orang India Muslim ni dia orang memang sentiasa bergerak kan. Sebahagian Melayu kita ni duduk melentir istilah dia kan. So payah nak bergerak aktif dan sebagainya. Itu akhirnya dia orang menggunakan orang Nepal, orang Indon, orang Bangladesh, orang daripada India itu sendiri. Ya. Cumanya bila menggunakan perkhidmatan buruh asing tanpa permit, itu yang menjadi satu masalah. Sebab bila berlakunya pekerja asing tanpa permit ni, kemungkinan besar ataupun pastilah dia membawa banyak impak. Okey, antaranya dari sudut kesihatan, di orang ni kita tak tahu kesihatan bagaimana. Kalau kita perhatikan pekerja yang ada permit, dia disuntik dengan typhoid dan sebagainya. So dari sudut keselamatan itu lebih terjamin. Itulah kesannya. Sekiranya kita tidak mengamalkan etika dalam perniagaan. Baik. Yang kedua, disiplin dari sudut politik, etika dalam disiplin politik. Okey. Baik. So kalau kita tengok etika dalam berpolitik ni, Islam anjurkan supaya kita tidak meminta jawatan. So hari ini kalau kita perhatikan, meminta jawatan tu menjadi satu trend. Dan diorang pula menganggap jawatan itu adalah satu kemuliaan. Oh, ini satu benda yang berbahaya sebenarnya. Yes, bila aku dapat jawatan YB, aku dapat jawatan Datuk dan sebagainya, title Datuk dan sebagainya, aku boleh menggunakan sepenuhnya kepentingan kekuasaan tersebut untuk kepentingan diri aku, membolot harta sebanyak mungkin dan sebagainya. Kan? So etika sebagai dalam politik ni, dia mesti memberi tugas kepada yang layak lah. Beri kepada ahli dia. Jadi kita dalam bab ni, kita kena berhati-hati lah. Kalau kita sendiri dicalonkan, kita fikir dan renung, adakah kita layak, adakah kita mampu. Sebenarnya jawatan ini ada masa boleh ataupun perlu direbut. Sekiranya pemegang ataupun calon-calon lain yang ingin memegang tampuk kepimpinan itu, bila dia pegang, dia akan bawa mudarat lebih besar, maka kita kena ke hadapan dalam bab ini. Baik. So yang ketiga, tidak menzalimi rakyat. Hari ini, bila dia berpegang dengan teori teleologi sebagai contoh. Kan? So, dia berpegang teleologi ini, maka apa yang akan berlaku adalah dia akan menyokong budaya hedonism. Dia akan menyokong budaya utility lah, kan? Utilitarianism. Okay? Sebab apa? Aku sebagai seorang pemimpin politik, kalau aku cakap macam ni, dia akan memberi kesan buruk. So lebih baiklah aku tidak bercakap dan aku terpaksa menipu. Kan? Ini salah satu cara fikir orang kata apa? Etika moden yang terjebak masuk dalam pemikiran politician pada hari ini. Jadi dia tidak kisah untuk menipu sebab dia berpegang dengan teori tersebut. Sedangkan Islam, dia tidak bersifat begitu. Islam dia perlu jujur, dia perlu adil. Dia tidak boleh menipu ketika mana dia menjalankan amanah sebagai pemimpin. Okay, so seterusnya, adil dalam menjalankan tugas dan hukum, dan yang seterusnya adalah beretika. Iaitu mempunyai integriti yang tinggi. Integriti ni yang amat luas maksud dia. Dalam situlah ada amanah, dedikasi, bertanggungjawab. Jadi sekiranya seorang politician memahami etika dalam berpolitik, menjiwai etika dalam berpolitik ataupun dalam kurungan akhlak dalam berpolitik, maka dia akan menjadi seorang politician yang dihormati di dunia dan juga dikasihi di akhirat. Bukan senang. So antara hadis Nabi SAW, orang yang mendapat naungan di akhirat kelak, antaranya adalah pemimpin yang adil. Baik, kalaulah kita ditakdirkan menjadi pemimpin satu hari nanti, kita berazamlah untuk menjalankan keadilan, melaksanakan keadilan.
Dan bila kita menjadi seorang pemimpin, dia satu amanah yang besarlah. Dalam hadis Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin olehnya. Baik. Jadi kalau kita perhatikan antara etika dalam berpolitik, taat selagi mengikut syarak. So kalau kita tengok ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, dan setiap pemimpin itu kena juga ditaati selagi mana tidak melanggar syarak. Baik, seterusnya tegur pemimpin yang salah. So kita kena menegur pemimpin yang salah. Kita tak bolehlah nak tutup mata. Kadang-kadang bila kita ta'assub dengan seorang pemimpin tu, bila dia melakukan kesalahan, kita tetap memenangkan dia. Ini salah satu tindakan yang salah. Dan yang ketiga, yang seterusnya, menghargai sumbangan pemimpin. Jadi kita hari ini ada sebahagian daripada masyarakat yang diorang membenci pemimpin politik lawan mereka. Hakikatnya kalaulah pemimpin lawan itu membuat kebaikan, maka hak ke atas dia untuk diberi penghargaan dan terima kasih daripada kita. Dan kita patut bersangka baik. Kalau kita nak meletakkan semua sangkaan buruk ke atas diri dia atas faktor berbeza politik, maka dia akan menyebabkan berlaku perpecahan. Dan kalau kita perhatikan, kesannya itu juga besar sebab apa? Dia boleh mempengaruhi orang lain. Sekiranya kita ada kemampuan-kemampuan tertentu ataupun kelayakan-kelayakan tertentu. Contohlah kita ada title doktor kan. So kita pun nyatakan dan pernyataan kita tu boleh dipercayai oleh puak-puak ataupun orang yang kurang mempunyai ilmu pengetahuan, so dia akan memberi kesan yang buruk. Ya. Dan kenyataan kita juga boleh jadi salah dan dia akan memberi kesan yang lebih besar iaitu perpecahan lah. Baik. Dan kita kena menunjukkan semangat perpaduan. Ini etika dalam berpolitik. Macam mana sekalipun, selagi mana boleh berpaduan ataupun bersatu padu, teruskanlah usaha itu. Janganlah kita menjadi ejen pemecah belah. Kan? Baik, seterusnya memupuk cinta negara. Sebagai ahli politik, dia yang beretika, dia akan memupuk cinta kepada negara, kepada pengikut-pengikut dia. Jadi dalam keadaan kita di negara ini masyarakat yang majmuk, so kita kena memupuk rasa kebersamaan, rasa persaudaraan, ialah sebagai satu warga negara Malaysia. Hindarkan resis, hindarkan orang kata momokan yang boleh menimbulkan perpecahan. Tanamkan cinta kepada negara, yang mana negara ni adalah satu nikmat kepada kita. Tanpa negara, bagaimanalah nasib kita. Baru-baru ni kamu sedia maklum yang Sri Lanka diisytihar sebagai muflis negara dia. Tapi Malaysia alhamdulillah setakat ini masih lagi bertahan, kekal. Walaupun mungkin ada kelemahan daripada beberapa sudut, tetapi kita sebagai rakyat Malaysia, kita wajib mempertahankan kesatuan ataupun penyatuan bangsa ataupun wujudnya bangsa Malaysia yang mana bersatu padu dan bersefahaman. Baik. Ya, yang ketiga etika dari sudut sosial. Etika sosial ni apa? Dia keteraturan hidup yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang terkait dengan kehidupan sehariannya, seperti pergaulan dalam lingkungan sosial di sekolah, masyarakat atau keluarga, sehingga menjadikan hubungan sosial tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. So sekarang ni kita berada dalam slogan keluarga Malaysia. Baik, keluarga Malaysia So kita kena wujudkan suasana sosial yang menggambarkan kekeluargaan sesama kita. Bila jumpa non-Muslim ataupun bangsa yang selain daripada kita, kita hormati dia. Dia juga manusia, dia ada hak untuk dihormati. Okey, kalau dia berbeza sekalipun pandangan, tetap kita kena menghormati dia. Bukanlah kita memaki hamun dia dan sebagainya. Hari ini ada isu dalam agama Islam itu sendiri. Kan? Pihak yang mengaku sebagai berpegang dengan aliran Asy'ariyah Maturidiyah.
berselisih faham dengan aliran Salafiyah di Malaysia. Walaupun perselisihan itu berlaku, janganlah sampai tahap kita memecah belahkan sesama kita. Perbincanglah secara harmoni, berilmu dan juga berakhlak ataupun beretika. Inilah disebut sebagai etika sosial. Kalau kita di sekolah sebagai contoh, anak saya di sekolah, di sekolah dia ada Cina, ada India. Saya sebut bahawa kita kena menghormati bangsa-bangsa lain. Cikgu sekolah anak saya India, guru kelasnya. Hormati dia sebagai seorang guru, sebagai seorang manusia. Sebab apa? Islam sendiri menggariskan kepada umat dia supaya menghormati yang tua, menghormati, mengasihi yang muda, menghormati orang yang lebih tua. Baik. So bila hormat menghormati ini wujud sesama kelompok individu dan juga masyarakat, maka dia akan mewujudkan satu suasana yang harmoni sesama kita. Tetapi kalau masing-masing mementingkan diri, skeptikal, suuzon, memandang buruk ataupun bersangka buruk kepada orang lain, maka dia akan mewujudkan persepsi-persepsi negatif. Lalu dia akan menimbulkan perpecahan demi perpecahan, bibit-bibit pertelingkahan, pergaduhan dan sebagainya. Jadi penting pelajar-pelajar sekalian, kita sebagai seorang mahasiswa, jadi kita kena memahami etika sosial ini supaya bila kita keluar kelak, kita ada satu pendirian kita sendiri yang mana bila diganggu-gugat dengan isu-isu resis, isu-isu hak, sama rata dan sebagainya, kita boleh kekal dengan sikap dan cara kita dalam membasmi perkara-perkara tersebut dan juga kita dapat menyeimbangkan kembali isu dan juga suasana yang tidak harmoni tersebut agar kembali menjadi harmoni dan tenang. Sekiranya tidak, pelajar-pelajar sekalian, apa yang akan berlaku? Dia akan pergaduhan akan berlaku, maka akan berlakulah peristiwa yang pernah berlaku satu ketika dulu, iaitu 13 Mei 1969. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, kalau kita tengok dekat sini, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk yang perilaku atau tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Baik, so tujuan etika sosial ni untuk apa? Supaya kita dapat konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk. So kita menjiwai budaya Cina, budaya India. Jadi kita tahu apa pantangan diorang. Sebab apa? Diorang ni, contoh kalau kita makan, kita tak boleh letak chopstick itu di atas mangkuk. So please respect lah. Bagi orang Cina India, bila bulan puasa, diorang hormati orang Islam. Tak adalah diorang pergi dekat depan orang Islam ni makan kan. Walaupun bagi orang dewasa Muslim tak ada hal lah perkara tersebut kan. Macam baru-baru ni isteri saya pergi ke kedai saya tak ingat kedai makan lah untuk memesan makanan. Masuk-masuk ada orang Cina sedang makan. So bila masuk saja, apa orang Cina tersebut? I'm sorry. Ini satu adab ataupun satu etika yang bagus sebenarnya. Dia menghormati orang Muslim pada ketika itu yang masuk ke kedai makan, ketika itu dia sedang makan. Dia memahami situasi bahawa orang Muslim sedang berpuasa dan dia minta maaf. Walaupun itu bukan kesalahan dia. So kita yang masuk ke kedai itu untuk memesan. Ini satu sikap yang cukup bagus. Yang ditunjukkan kepada kita sebagai seorang Muslim. Baik. So yang kedua, tujuan etika sosial ni apa? Mengarahkan perkembangan masyarakat ke arah suasana yang harmoni. Bila kita faham etika sosial, dia akan mewujudkan masyarakat dalam suasana yang harmoni, sopan, teratur, damai, sejahtera. Dulu saya pernah berjiran dengan non-Muslim Cina. Di sebelah kiri saya Cina, di hadapan saya India. So Cina di sebelah, dia tak memelihara anjing. Dan ketika Raya Cina, dia memberi kami buah limau, dan ketika Aidilfitri kami bagi dia orang kuih. Ini semua adalah mewujudkan hal keharmonian. Sekiranya kalau ada sebarang salah faham dan sebagainya, kita berbincang dengan baik.
Contohnya masalah parking di taman, kita cakap baik-baik dan sebagainya. Dan janganlah terus meluru, marah, tengking dan sebagainya. Jadi inilah tujuan etika sosial. Kalau kita ada etika sosial ini, maka dia akan menjamin keharmonian sesebuah negara. Okey, sesebuah masyarakat tersebut. Baik. Apa tujuan etika sosial ini lagi? Mengajak orang ramailah supaya bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara autonomi. So, kalau kita nak buat satu keputusan atas dasar kita mempunyai kuasa, kita akan fikir rasional terlebih dahulu. Ya, kita ada hak untuk buat benda tu. Tapi adakah apa yang kita cakap tu akan menimbulkan perselisihan, kemarahan ataupun sebaliknya? Kalau boleh menimbulkan perselisihan, kemarahan atau sebaliknya, maka kita akan fikirkan cara yang terbaik untuk mengelakkan perkara tersebut. Ini tujuan dia. Etika sosial, pelajar-pelajar. Dan seterusnya yang keempat. Tujuan etika sosial ini adalah satu unsur untuk memberi perubahan pada kehidupan manusia. Ini tujuan dia. Unsur yang memberi perubahan. Kalau kita faham etika, akhlak dengan baik dan dapat menterjemahkan dalam kehidupan seharian, dan orang lain melihat apa yang kita buat, tindak tanduk kita dan sebagainya, maka orang akan selesa dengan kita. Tak kira lah siapa orang tu pun. Okey? Baiklah macam kita lah pada hari ni. Kan? Kalau kita duk cerita bab orang, membawang dan sebagainya, asyik-asyik nak marah, nak kisah orang, semua orang jahat, kita seorang baik dan sebagainya, agak-agak ada perubahan yang akan berlaku. Ya, perubahan yang negatif lah akan berlaku terhadap diri kita. Orang sekeliling takkan mahu dengan kita. Baik. So yang kelima, apa tujuan etika sosial ni? Untuk memiliki sikap yang lebih bertanggungjawab terhadap hidup dia. So kalaulah seorang tu tak ada etika sosial ini, maka dia tidak akan ada rasa tanggungjawab. Suka hatilah aku nak cakap apa pun, dah memang dia orang tu penantang, dah lah bangsat dan sebagainya. Pelajar-pelajar sekalian, bayangkan bila kita sebut begitu dan didengari oleh bangsa-bangsa yang lain. Apa perasaan mereka? Dan apa yang berlaku selepas itu? Orang akan hilang hormat kepada kita. Malah orang akan kata macam ni ke Islam. Itu yang lebih teruk sebenarnya. Kita sebenarnya nak jadi duta Islam itu. Kan? So kalaulah kita menuturkan perkara-perkara tersebut, dia akan memberi efek yang lebih negatif, yang buruk dan akan menimbulkan perkara yang lebih berbahaya pada masa akan datang. Baik, hadirin pelajar yang saya kasihi sekalian. Kalau kita tengok tujuan etika sosial yang berikutnya adalah untuk mendidik masyarakat menjadi baik. Ini adalah proses pendidikan. Bila kamu belajar tentang etika dan peradaban, tujuannya adalah untuk mendidik. Okey, sejarah itu yang kita tengok, kita pelajari tentang zaman Renaissance, zaman Enlightenment, zaman revolusi Perancis, zaman revolusi industri. Semua itu, sejarah itu untuk dijadikan sepadan kepada kita semua. Selepas itu diterangkan tentang akhlak Islam. So, dia menenggelamkan elemen-elemen etika barat yang mana selama ni membawa satu budaya fikir melanggar norma hidup Islam itu sendiri. Dia menafikan elemen spiritual dan keagamaan. Baik. So, tujuan etika sosial adalah mendidik masyarakat menjadi baik. Bukan sekadar menjadi baik pada diri dia, tapi baik kepada orang lain. Dia bukan menjadi soleh sahaja, tapi dia menjadi muslih, membaikkan orang lain. Baik, yang ketujuh. Jika sesuatu nilai-nilai norma atau norma kehidupan yang baharu ingin dipraktikkan, pastikan norma tersebut tidak bercanggah dengan adab dan tata susila masyarakat. Baik. So dalam bab ni pernah dulu satu kempen, saya nak sentuh anjing kan. I want to touch a dog kan. So satu kempen tersebut bagi saya adalah kempen yang bagus. Dia nak sematkan rasa sayang kepada binatang ini. Cumanya caranya itu tidak sesuai dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kan? Jadi samalah orang tangkap gambar dengan anjing dan sebagainya. Perbuatan untuk memuliakan binatang itu bagus. Cumanya situasi budaya yang berada di Malaysia tidak bersesuaian tindakan tersebut. Ya, baik. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam bab ni, kan?
So hari ni mudah sangat kamu nak upload video dan sebagainya dalam TikTok kan. So berfikir dulu, adakah sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Malaysia bila kita membuat perkara-perkara tersebut, upload video dengan tindakan-tindakan tersebut. Jadi pelajar-pelajar yang saya hormati sekalian, bila kita menghormati kehendak masyarakat, masyarakat akan menghormati kita. Kalau kita sebaliknya, maka berlakulah sebaliknya kepada kita. Baik pelajar-pelajar sekalian, tolong berhati-hati supaya kita tidak mencalarkan nilai-nilai ataupun norma kehidupan yang sedia ada supaya kehidupan harmoni yang sedang kita kecapi ini terus berkekalan. Baik, kadang-kadang ada sebahagian orang yang dia nak menarik perhatian. Okey, dia nak perhatian. Hari ini kita diuji dengan kehendak sebahagian orang dia nak like yang banyak pada media sosial dia supaya dia dapat populariti. Ini satu ujian kepada kita. Jadi berfikir dan bermuhasabah sebelum kita nakkan semua perkara tersebut. Sebab apa boleh jadi kehendak-kehendak itu dia boleh meruntuhkan maruah diri kita. Jadi pelajar-pelajar sekalian, apa lagi tujuan etika sosial ini yang boleh saya share kepada pelajar-pelajar sekalian? Iaitu etika dia memberikan panduan kepada manusia untuk mengambil sikap rasional terhadap semua norma. So apa saja bentuk norma ini, seorang yang beretika dia akan bersikap rasional. Okay, sebagai contoh kalau macam masa raya Cina dia ada satu adat Cina ni Yi Sang. Okay, so berpakaian Cheongsam sebagai contoh, sari sebagai contoh. So kita janganlah bersikap negatif. Apalah pakai pakaian buruk lah, apalah Isang, kita tak dapat membezakan budaya dengan ritual keagamaan. So terus kita bersikap tidak rasional dan kita terus mengutuk dan sebagainya, maka dia akan menimbulkan perpecahan dan salah faham lah. Baik, itulah tujuan etika sosial ini, supaya kita tidak mudah melatah. Fahami keadaan, fahami budaya, supaya dengan keadaan dan budaya yang kita fahami ini, dia dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan, salah faham dan sebagainya. Baik. So yang ke-9, tujuan etika sosial ini apa? Okey, tujuannya adalah supaya etika ni menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggungjawab bagi seseorang itu dan sesiapa sahaja yang tidak mahu dibawa arus norma-norma baru. Baik, so norma baru ni maksudnya seperti budaya K-pop pada hari ini. Okey, ada lagi budaya-budaya lain. Okey, budaya-budaya kuning, okey, yang tidak bersesuaian. So sekarang ni dalam TikTok dia ada macam-macam budaya dalam tu. Kan? So Ustaz lebih spesifik budaya hedonism lah, keseronokan. Selagi mana benda tu boleh mendatangkan keseronokan, buatlah apa saja. Jadi dia kembali kepada apa? Ini adalah teori etika deontologi. Kan? Deontologi kan? Baik. So kita kena berhati-hati dalam bab ini supaya kita tidak mudah terjebak, tidak mudah terpengaruh dalam elemen ataupun budaya fikir etika teologi ini ataupun deontologi, deontologi tersebut. Baik. So mungkin pelajar-pelajar sekalian boleh bincangkanlah etika ketika di kampus, di majlis kenduri, pasar malam, majlis ilmu, kuliah. Setiap semua yang saya sebutkan tadi tu ada etika dia tersendiri. Jadi nanti mohon tolong share dan tulis dalam kelas kamu. Nanti kita akan tengok setiap pelajar, kamu boleh memilih walaupun Ustaz tidak sebutkan mungkin ada etika-etika ni, etika memandu sebagai contoh etika apa lagi? Etika makan sebagai contoh jadi bolehlah sharekan insya-Allah Baik. Seterusnya, etika dalam dunia pendidikan. So dia amat luas lah jadi kalau kita tengok sebagai contoh yang boleh diambil ialah etika Kementerian Pendidikan Malaysia yang harus kita fahami.
Okey, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut. Baik, kita tengok niat yang betul. Ini etika dalam pendidikan. Niat kita kena betul. Kenapa belajar ni? Alah, saya nak dapatkan sekeping diploma je, sijil tu. Kan, saya bukannya nak benda lain pun. Kan? Jadi kenapa nak suruh saya jaga akhlak? Saya nak belajar dapat sijil je. Kan? Jangan, itu salah kan. Jadi betulkan niat belajar kerana Allah Ta'ala dengan ilmu ni aku dapat menjadi lebih baik dan sebagainya. Yang kedua, berperlakuan dengan perlakuan yang baik. Okey. Dan bila kita mendidik, termasuklah saya ni, saya minta kepada Allah Azza wa Jalla agar saya dapat mendidik kamu dengan cara didikan yang baik, yang boleh memberi manfaat, yang menjadikan kamu baik selepas mendengar apa yang saya sampaikan. Itu yang saya mahukan sebenarnya. Jadi, untuk nak menjadikan kamu baik, saya kena baik. Kan? Kalau saya menggunakan bahasa yang kesat, kasar dan sebagainya, maka di manakah perlakuan baik itu akan kamu perolehi? Baiklah. Yang ketiga, bergerak ke arah kebaikan. So, saya nak jadikan kamu sebagai seorang yang mulia, orang yang baik, orang yang berakhlak. Kan? Jadi, saya cuba membawa kebaikan-kebaikan kepada diri kamu. Jadi, kalaulah saya ni mungkin orang kata baik, saya nak orang ni pun baik macam saya. Kan? Ataupun lebih baik daripada saya. Tentunya yang keempat, memperkotakan apa yang dikata. Baik, so saya seusaha mungkin akan cuba mengotakan janji saya sebagai seorang pendidik. Okay, kalau saya mencadangkan, menetapkan satu perkara, menyampaikan satu perkara, kalau saya janjikan, insya-Allah saya akan cuba kotakan. Itulah etika sebagai seorang pendidik dan juga yang terdidik. Okey, pelajar pun sama. Okey, baik pelajar-pelajar minggu yang ke-7 kena hantar assignment. So, minggu ke-7 hantar assignment. Jangan lewat. Baik, minggu ke sekian-sekian tolong hantar hafazan, tolong hantar hafazan. Minggu sekian-sekian kena hantar pembentangan dan juga poster kena hantar. Sekiranya kamu tidak menepati janji, dia menggambarkan sikap tidak beretika. Ya, baik. So, tolong muhasabah, renung-renungkan insya-Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan. Seterusnya apa? Berdisiplin dan beradab. Ya, berdisiplin dan beradab. Jadi, disiplin satu, beradab satu. Baik, disiplin menepati masa macam Ustaz katakan tadi. Beradab ni apa? Kalau kamu terlewat, tak dapat masuk kelas, please inform. Okey? Janganlah buat tak tahu dan sebagainya. Ringankan mulut memohon maaf, ringankan tangan untuk menghantar mesej, makluman sekiranya ada masalah dan sebagainya. Hormatilah orang lain. Okay? Hormatilah yang lebih tua, hormatilah ketua kelas sebagai contoh. Itulah maksudnya disiplin dan beradab. Etika dalam pendidikan. So, dalam pendidikan dia mesti ada nilai akhlak yang perlu diketengahkan, antaranya amanah. Amanah terhadap ilmu. Saya, alhamdulillah, bila saya nak mengajar kamu ni, saya terlebih dahulu kena belajar. Saya kena menguasai apa yang saya nak ajar. Saya cuba sehabis baik, sebaik mungkin. Kalau ada kelemahan, maka itu adalah kelemahan diri saya dan saya perlu menerima dia. Tapi yang paling penting, kena amanah dengan ilmu. Okey, kalau tidak tahu, memang tidak tahu, cakap betul-betul tidak tahu. Lagi mana boleh berusaha mendapatkan ilmu tersebut, usahakanlah sebagai amanah. Sama juga macam kamu nanti. Kan? Bila kamu dah habis belajar, kamu nak mengajar orang lain, kamu kena beramanah terhadap ilmu yang kamu perolehi. Sampaikan dengan betul. Yang kedua, bersyukur. Ya, bersyukur dengan nikmat ustaz dapat mengajar, kamu dapat belajar. Benar. Okay, jangan tipu. Bila buat assignment, jangan buat plagiarism. Buat betul-betul. Okay, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Okay, bijaksana. Okay, cuba belajar dengan sehabis baik. Seterusnya bersifat penyayang. Okay, kita hubung kesilaturahim sesama kita dan kita berdedikasi. Dedikasi ni maksudnya kita memang betul-betul meletakkan diri kita bersungguh-sungguh untuk membuat segala tugasan dengan baik. Sekiranya dah diberikan garis panduan, kita tengok garis panduan yang diberikan, ikut betul-betul aturan tersebut. Itulah membuktikan dedikasi kamu dan sikap profesional kamu dalam belajar. Baik. So, yang seterusnya kalau kita nak bincangkan adalah peringkat masyarakat digital.
So bagaimana etika bagi kita berada dalam masyarakat digital pada hari ini. So kalau kita perhatikan peradaban globalisasi hari ini dia membawa pengaruh yang besar lah dalam pelbagai aspek kehidupan. Politik, ekonomi, sosio budaya, ilmu dan pemikiran. So hari ini banyak kan. So kalau kita tengok banyaklah kan. Baru-baru ni isu apa yang isu yang Bella dan sebagainya, justice for Bella kan. So isu apa lagi kan? Isu menari, merosakkan budaya Melayu. Ini semua adalah bentuk-bentuk info yang kita perolehi dan apakah pendirian kita. Jadi peradaban globalisasi ini banyak memberi cabaran kepada kita dalam pelbagai aspek. Politik, cara fikir kita akan berbeza dah sekarang ni. Kamu sendiri pun berbeza dengan saya, kan? Bukan sekadar faktor umur tapi sebab faktor maklumat yang kamu perolehi. Bahkan boleh jadi kamu lebih tahu daripada saya. Bayangkan. Jadi saya tak boleh nak apa orang kata memandang rendah terhadap kamu sebab saya tak boleh nak menafikan hari ini dengan digitalisasi ini, dunia tanpa sempadan ini, segala maklumat kamu boleh perolehi. Apa yang saya sampaikan itu hanyalah sebagai medium di peringkat saya. Sebagai kemampuan di peringkat saya, maaf. Jadi boleh jadi kamu ada maklumat yang lebih tinggi ataupun lebih banyak daripada saya. Jadi dalam bab ni bila saya sampaikan, sebab tu saya sebut ketika penyampaian saya, mungkin ada kelemahan, kekurangan. Jadi sekiranya ada pembetulan, penambahan, maklumkan kepada saya dengan cara yang baiklah, kan? Jadi sebab kita semua ini lemah, termasuk diri saya sendiri. Baiklah. So era dunia tanpa sempadan telah memungkinkan berlaku interaksi dan jaringan peradaban merentasi benua dan sempadan negara. Tengoklah hari ni kan. Kalau saya tengok dalam TikTok tu ada orang buat dia berkomunikasi dengan orang negara lain, kan? Tengok macam kes Israel yang koyak tu kan, so hashtag koyak kan, tentera bawang Malaysia buat dan sebagainya kan. So ada macam-macam lah hari ni apps yang boleh kita berhubung dengan dunia luar tanpa sempadan. Kita boleh berkawan dengan orang Canada, kita boleh kawan dengan semua seantero dunia. Dengan persahabatan yang kita jalinkan itu, banyak peradaban, banyak budaya yang kita boleh cedok daripada diorang. Baik. Seterusnya kalau kita tengok penggunaan media sosial yang berleluasa, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Telegram, TikTok dan sebagainya. Jadi ini semua menuntut kepada etika dalam berhadapan dengan digitalisasi. Kalau kita ada akhlak, kita akan berfikir, adakah sesuai statement ini? Adakah patut aku viralkan? Baru-baru ni kejadian apa? Tentang pensyarah UiTM sendiri yang diviralkan kelemahan yang berlaku ke atas diri dia. Dan akhirnya menyebabkan reputasi buruk pada UiTM itu sendiri, pada para pensyarah di UiTM. Kita tidak menafikan pensyarah tersebut mungkinlah melakukan kesilapan ataupun melakukan kesilapan. Tapi kita kena ingat bahawa kesilapan ini sesiapa saja boleh lakukan dia. Termasuk saya sendiri. Kadang-kadang terlepas cakap, kadang-kadang cara mesej, kadang-kadang ayat dalam mesej yang mungkin menyebabkan keterasaan hati dalam kalangan pelajar. Tapi itu adalah manusia yang ada kelemahan. Jadi adakah dengan kelemahan dia yang satu dua perkara tersebut menyebabkan kebaikan dia terus tenggelam, hilang begitu sahaja? Jadi inilah kita sekiranya ada akhlak yang baik, kita terlebih dahulu akan berfikir sebelum kita bertindak. Tidak mudah kita nak memviral, mentularkan kelemahan-kelemahan yang berlaku dengan sewenang-wenangnya. Kita kena ingat Allah ni Maha Adil. Kalau kita mengaibkan saudara se-Islam kita pada hari ini, tak mesti Allah akan aibkan kita pada satu hari nanti. Ingatlah, dalam hadis Nabi SAW, man satara musliman, siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, Allah akan menyembunyikan aib dia di akhirat kelak. Jadi pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, inilah etika sebagai seorang pelajar. Bukan sekadar seorang pelajar, sebagai seorang muslim sebenarnya.
Kita tidak menyebarkan aib, kita sentiasa menjaga aib. Pernah satu ketika pelajar-pelajar sekalian, saya buat kelas online begini juga. Ada pelajar yang pada ketika itu dia tertidur dan terbuka auratnya. Bayangkan, berapa lama sepanjang kelas dia tidur dalam keadaan terdedah aurat dan sebagainya. Okey, jadi apa yang saya buat pada ketika itu, saya bagi tahu dekat semua pelajar, tolong jangan screenshot, jangan apa-apa pun. Okey, biarkan dia sehingga dia tersedar dan kita jangan buka aib ini dalam kalangan pelajar yang lain. Okey, dan saya delete video tersebut. Jadi alhamdulillah pelajar tersebut pun cerita dekat saya, dia kata terima kasih dan alhamdulillah tidak ada pun bunyi-bunyi ataupun tiba-tiba ada orang forward dan sebagainya terviral ke sebagainya, tidak. Inilah akhlak seorang muslim dan alhamdulillah ahli kelas semua mendengar apa yang saya sarankan dan kelas tersebut hidup seperti biasa dan berjalan seperti biasa setelah minggu-minggu berikutnya. Itulah cara kita beretika dalam keadaan digitalisasi pada hari ini. Ya, baik. So, dengan perkembangan teknologi, dengan permodenan dalam bidang kehidupan dan sebagainya ini, dia membentuk peradaban masyarakat kita. Masyarakat majmuk kita terbentuk melalui era digitalisasi ini. Jadi kitalah yang menyumbang juga sebenarnya. Kalau kita faham etika tersebut, etika dalam hidup dengan digital ini, era digital ini, maka kehidupan kita akan harmoni insya-Allah. Dan dengan kebanjiran media sosial pada hari ini, so kita kena menjaga etika kita dalam era digital ini. Okey, iaitu menjaga akhlak, menyelidik kesahihan maklumat yang diterima terlebih dahulu. So, bila sebut menyelidik ini, antara sifat seorang mukmin ini bila datang satu inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bila datang satu berita daripada orang fasik ini, maka hendaklah kita tabayyun. Bukan tibayun dulu kan. Setengah ni dapat terus tibai. Kan? Dia tak tabayyun dulu. Tabayyun ni selidik. Okay, tibayun ni adalah dia terus pangkar, terus condemn dan sebagainya. Baik pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, ini etika ataupun akhlak dalam era digitalisasi ini. Okay, kita jaga akhlak kita. Kan? Macam saya sebutkan sebelum-sebelum ni kan, TikTok yang mana buat tarian, buat apa ni, macam-macam lah dengan lentuk badan dan sebagainya, mendedahkan aurat. So please, jangan sesekali, jangan. Okay, selidik kesahihan maklumat, menyampaikan maklumat yang benar dan sahih. So selagi mana tak tepat, tak pasti, jangan sebar. Sekarang ni ada sebenarnya.com kan. So apa berita yang kita perolehi, kita boleh search dalam sebenarnya.com. Tolong manfaatkanlah web yang telah kerajaan buat tersebut. Okey. Seterusnya apa? Menuntut ilmu dengan sumber yang betul dan diyakini. So bila kamu nak like page tertentu, pastikan page tersebut berautoriti, diyakini, bukanlah page scammer ataupun hari ini ada tarikat-tarikat yang tersebar dalam negara Malaysia. Kita pun tengok Tok Syekh ni dulu, kita ikut dia kan. Akhirnya apa yang berlaku, dia di scam oleh Tok Syekh ni kan. So please berhati-hati dengan era digitalisasi ini. Kita boleh mendapatkan maklumat di hujung jari saja. Rujuk Jabatan Agama, rujuk Kementerian Agama supaya kita dapat sumber yang sahih bila kita nak mengikuti sesuatu kumpulan ataupun jamaah ataupun asatizah ataupun guru. Pastikan terlebih dahulu menggunakan gadget dengan baik. Jangan menggunakan gadget atas tujuan yang lain. Kadang-kadang ada pelajar-pelajar ataupun orang ni dia rakam, okay, and then dia gunakan rakaman sebagai ugutan. Benda ni benda realiti pernah berlaku dalam UiTM Penang sendiri. Dan saya antara orang yang diamanahkan untuk mengumpan si pelaku tersebut. Dia minta wang tunai, seingat saya. So dia ugut seorang perempuan ni, pelajar UiTM. Okay, dia kata kalau tidak aku akan sebarkan gambar kamu dan sebagainya. Dan bila datang masuk dalam UiTM, so dia dapat ditangkap lagi tersebut. Okay, so hubungkan silaturahim persaudaraan dengan era digitalisasi ni kan. So senang kita boleh buat FaceTime, kita boleh buat
video call. Hari ni dalam Telegram dah improve banyak kan. Boleh buat kelas dalam Telegram tu kan. So itu antara kelebihan-kelebihan digital pada hari ni. Tidak melakukan jenayah cyber. So kadang-kadang kita ada kemahiran dalam IT, kita melakukan jenayah cyber. Kita gelapkan duit orang dan sebagainya. Tidak berburuk sangka, tidak mengintip, stalker kan. So tidak cari kesalahan, dia cari dalam Facebook, dia cari kesalahan hamba Allah ni. Dia tidak mencari atau mendedahkan keaiban orang lain, saya dah sebut dah tadi. Dengan cara yang tidak syar'i. So kalau dia rasuah dan sebagainya, bukti-bukti tersebut perlu kita simpan, kita kena dedahkan lah. Dedahkan juga kepada pihak berautoriti lah, bukanlah dedah dalam Facebook dan sebagainya. Dan seterusnya tidak mengata-ngata atau mengumpat orang yang lain. Ini benda ni jelas lah saya rasa. Baik, kesimpulannya apa? Konsep etika dan peradaban ini telah didefinisikan dengan pelbagai aliran sejak zaman klasik sehingga ke zaman moden. So kita dah tengok kan tentang teologi lah, relativism lah, objektivism, subjektif. So dia banyaklah definisi dia tu kan. So kalau kita tengok pertemuan dan pergaulan peradaban ni telah membina etika dan peradaban kita berasaskan nilai yang diperlukan untuk keharmonian manusia di muka bumi. Kebanyakan teori-teori tersebut semuanya berasas kepada sekularism, pemisahan antara agama dan kehidupan. Banyak berasaskan akal dan juga rasional ataupun empirical ataupun empirism. So hakikatnya Islam tidak begitu. Islam tidak memisahkan antara agama dan kehidupan. Dia adalah satu, tidak boleh dipisahkan agama dan kehidupan. Islam is the way of life, dan bila kita faham tuntutan itu, maka segala izm ataupun teori yang dibawa tentang etika dan peradaban daripada barat tersebut, kita boleh mengetahui dan memahaminya atas dasar ilmu, tapi kita akan mengingat kepada orang lain bahawa nilai etika daripada barat ini sebenarnya dia adalah nilai etika yang tidak berdepatan dengan syarak. So kita kena berhati-hatilah kan, macam humanism pernah saya sebutkan, feminism. Semua ni adalah berteraskan kepada akal semata-mata dan menafikan kepentingan wahyu. Jadi datanglah akhlak ini yang mana dia bersifat syumul, merangkumi hubungan dengan pencipta, sesama manusia dan juga sekalian alam semesta. Baik, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, saya rasa itu mungkin pengakhiran kita pada kelas kita pada hari ini, dan saya mengharapkan agar semua diberi kefahaman dan apa yang saya share tersebut jelas, insya-Allah taala. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.